hadis ini bahwa bab man ankara dzalika ala Fatimah ini kita sudah terjemah dah baru ni. Dan bincangkan juga dah sebahagian daripadanya, bincang dah juga. Jadi ceritanya Sayyidina Umar tak mahu terima hadis yang dikemukakan oleh Fatimah binti Qais tentang al-mabtutah tidak berhak mendapat nafkah dan sukna ataupun tempat tinggal dalam hadis-hadis di bawah bab sebelum ini. Ini Imam Abu Daud nak mari pula dalil bagi pihak orang yang tak terima pendapat yang pertama sebelum ini. Orang yang tak terima tu dia pegang dengan hak mana? Ni dia pegang dengan hak ni. Jadi Imam Abu Daud bagi suku-suku lah, buat bab suku-suku untuk pihak yang sependapat dengan Fatimah dan yang tidak sependapat dengan dia. Jadi ini hadis-hadisnya. Hadis yang pertamanya riwayat daripada Abi Ishaq, katanya saya pernah berada di Masjid Jami'. Maksud Masjid Jami' di sini ialah Masjid Jami' di Kufah bersama dengan Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakha'i. Lalu Aswad berkata, dia cerita, Fatimah binti Qais pergi berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Boleh jadilah Sayyidina Umar panggil dia nak mendapat keterangan daripada dia, penjelasan daripada dia, nak dengar sendiri daripada dia apa yang orang duduk perkatakan, duduk bincangkan itu. Mungkin juga tidak begitu. Sayyidina Umar bagi pendapat dia, Fatimah ni dapat tahu. Jadi kira-kiranya pendapat Sayyidina Umar tu iaitu al-mabtutah, kita kena faham lah maksud al-mabtutah apa dia. Oh ya, dah baru ni tentang al-mabtutah itu berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal mengikut Sayyidina Umar. Boleh jadi bila Sayyidina Umar bagi pendapat dia begitu, Fatimah ni dapat tahu. Jadi dia nak pergi, nak tegur lah. Dia pergi nak tegur lah, dia nak oyak dia tahu pasal dia sendiri mengalami keadaan tu. Jadi bila dia pergi, inilah ceritanya, ringkas cerita ni. Bila dia pergi, dia pun baliklah habis cerita. Sayyidina Umar pun kata, kita tidak akan meninggalkan kitab Tuhan kita dan sunnah Nabi kita kerana pendapat seseorang perempuan yang kita tidak pasti adakah dia ingat yang ini dengan baik ataupun tidak. Jadi Sayyidina Umar walaupun dengar hadis yang dia kemukakan itu tetap tak terima juga. Sama ada kita nak kata Sayyidina Umar panggil dia ke, atau Sayyidina Umar tak panggil, dia pergi sendiri. Sebab tadi lah, ada dua kemungkinan tu. Tapi yang jelasnya, bila Fatimah cerita kepada dia, dia tak terima. Itulah cerita ni. Dalam syarah ni boleh tengok dalam syarah ni, Badrul Majhud muka surat 49. Ada sebut dalam Musnad Ahmad dengan sanad dia, riwayat daripada Amir yakni Asy-Sya'bi, dia mengambil hadis daripada Fatimah binti Qais bahawa dia dicerai sebanyak 3 kali oleh suaminya. Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW mengadukan halnya kepada baginda. Maka Nabi SAW tidak memberikan hak kepadanya, hak untuk tempat tinggal dan nafkah tidak bagi. Qala Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab pun kata, la nad'u kitab Allah azza wa jalla wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam liqauli imra'atin la'allaha nasiyat. Kita tidak akan meninggalkan kitab Allah azza wa jalla
dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kerana kata-kata seorang perempuan yang mana boleh jadi dia terlupa. Tapi dalam hadis Abu Daud tadi, dia kata kita tidak pasti sama ada dia ingat ke atau tidak. Itu bezanya. Dalam Musnad Ahmad dia kata boleh jadi dia terlupa. Kata perawi, yani Husain bin Abdurrahman, qala Amir, kata Amir perawi di atas dia tu. Amir itu maksudnya Amir bin Shurahil Sya'bi. Wa haddathatni Fatimah binti Qais juga menceritakan kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya beriddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Habiskan hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Imam Tahawi mengemukakan hadis ini dengan sanad Abi Daud. Hak tadilah daripada Abi Ishaq. Hadis hak Abu Daud kemuka kata. Tapi lebih panjang lagi daripada hak Abu Daud kemukakan. Sebab memang jelas lah kita nampak dah hak Abu Daud tu memang rekah. Cuba tengok, Fatimah pergi berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar apa kata? Dia tidak ayat pergi buat apa? Masa itu berjelas dah. Lebih panjang lagi daripada dia kata apa? Kuntu 'inda al-Aswad bin Yazid fil masjid al-a'zam wa ma'ana asy-Sya'bi. Saya pernah berada di samping Aswad bin Yazid dalam masjid besar. Bersama-sama kami ada Sya'bi. Lalu ada mereka ada menyebutkan cerita perempuan yang ditalak 3. Maka kata Sya'bi, Fatimah binti Qais meriwayatkan kepada saya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la sukna laki wala nafaqah. Kamu tidak berhak mendapat tempat tinggal dan tidak juga berhak mendapat nafaqah. Qala, kata perawi, faramahul Aswad bihasatin. Aswad pun pekung dengan anak batu ke arah Amir tadi, Sya'bi tadi. Bila Sya'bi beriwayatkan hadis itu, dia pekung dengan anak batu sambil dia berkata, wailak, apalah kamu ni, atuhaddithu bimithli hadha, ada kamu nak cerita hadis hak lagu ni? Sebenarnya benda ni telah pun diangkat kepada Umar bin Al-Khattab. Kata Umar pun katalah bila orang wayak kata Fatimah ada meriwayatkan hadis lagu ni, dia kata apa? Lasna bitariki kitabillah, kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam biqauli imra'atin la nadri la'allaha kadzabat. Kita tidak akan meninggalkan kitab Tuhan kita dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kerana kata-kata seorang perempuan yang mana kita tidak pasti, boleh jadi dia kadzabat, kalau makna asalnya berdusta. Tapi banyak dalam kitab-kitab hadis ni kadzabat bukan dengan makna dusta. Sepatutnya di sini pun kita pakai gitu juga. Kadzabat dengan makna akhta'at, tersalah. Dengan makna begitu. Itu yang lebih sesuai, lebih cermat. Boleh jadi dia tersalah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan juga mereka keluar sendiri. Yang perempuan yang ditolak itu. Al-ayah hingga ke akhir ayat. Habis di situ. Jadi maknanya Sayyidina Umar berdalilkan dengan ayat ni dalam riwayat Imam Tahawi. Imam Tahawi juga dengan sanadnya mengemukakan hadis daripada Sya'bi, daripada Fatimah, daripada Nabi SAW, bahawa Nabi tidak memberikan hak kepadanya bila suami dia menceraikannya, hak untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah. Fadzukirat dzalika li Ibrahim, atau fadzakartu dzalika li Ibrahim, saya sebutlah hadis itu kepada Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai. Faqala, dia pun kata, sebenarnya kes ini, cerita ni telah pun diangkat kepada Umar bin Al-Khattab. Umar kata, la nada'u kitab rabbina
azza wa jal wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam liqauli imra'atin laha as-sukna wan nafaqah. Kita tidak akan meninggalkan kitab Tuhan kita azza wa jal dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kerana kata-kata seorang perempuan. Jadi sepatutnya kena titik tu situ tu. Ini kitab ni kadang-kadang dia pakai cara baru juga, ada koma, ada titik kan, ada nukta bertindih ke apa ada, tapi tak boleh pakai juga. Macam sini ni macam sambung lah sukna wan nafaqah, pada habis dah ayat tu. Lah sukna wan nafaqah tu jadi ayat lain, ayat baru pula. Ada titik dah situ tu, nukta tu. Lah sukna wan nafaqah tu jadi ayat lain pula. Jadi apa ni orang panggil khabar muqaddam dengan mubtada muakhar ni ada dah situ. Jadi ayat lain. Perempuan yang ditolak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Itu kata Sayyidina Umar, berdasarkan riwayat Ibrahim ni. Kemudian Imam Tahawi mengemukakan pula riwayat daripada Ibrahim, daripada Umar dan Abdullah, bahawa mereka berdua berkata, al-mutallaqatu thalathan laha sukna wan nafaqah. Perempuan yang ditolak 3 berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Kemudian Imam Tahawi lagi duk cerita dia mazhab Imam Tahawi ni. Imam Tahawi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sya'bi, daripada Fatimah binti Qais, bahawa suaminya telah talak 3 dia. Dia pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la nafaqata laki wala sukna. Kamu tidak berhak mendapat nafkah dan tidak juga tempat tinggal. Qala, kata perawi, saya pun ceritakanlah perkara tu kepada Nakhai. Faqala, kata Nakhai, Umar bin Al-Khattab telah berkata, ketika beliau diberitahu tentang hadis Fatimah ni, dia kata apa? Lasna bitariki ayatin min kitabillah wa qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqawli imra'atin la'allaha awhamat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laha sukna wan nafaqah. Dia kata apa dia? Sayyidina Umar kata, kita tidak akan meninggalkan mana-mana ayat kitab Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kata-kata perempuan, seorang perempuan yang boleh jadi dia terkeliru, auhamat, dia telah terkeliru. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahas sukna wan nafaqah. Siapa kata ni? Sayyidina Umar kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang macam tu, yang ni ditolak 3 tu berhak mendapat tempat tinggal dan nafaqah. Itulah antara hadis yang dikemukakan oleh Imam Tahawi di dalam kitabnya. Wa hadzal hadis ini jelas merupakan nas yang jelas, berbeza daripada apa yang diriwayatkan oleh Fatimah tentang tidak ada kewajipan nafkah dan tempat tinggal untuk al-mabtutah, atas suaminya tidak ada kewajipan itu. Jadi hadis ni canggah dengan itu. Habis itu. Baru ni kan kita sebut dah Ibnul Qayyim marah orang yang tak terima hadis Fatimah binti Qais itu. Itu benar, kata parok lah. Ini dia sebut. Wa qad balagha fi at-tashni' ala hadha al-hadith Ibnul Qayyim fi hadihi. Faqala nashhadu billah syahadatan nus'alu anha idza laqina أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بالكذب البحت. فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست فاطمة وذووها ولم يبرزوا بكلمة إلى آخر ما قال. Itu hak dia kata. Ibnul Qayyim bantah. Ibnul Qayyim kata, kita bersaksi, yakin benar ni, yakin benar. Kita bersaksi
dengan nama Allah, dengan kesaksian yang kita akan disoal tentangnya nanti. Tuhan soal apa tak apa. Tuhan soal apa kita bersedia. Maknanya begitu. Bila kita berjumpa dengan Tuhan, bahawa hak ni, hak kata Umar kata ni, Nabi kata perempuan yang ditolak 3 tu, al-mabtutah tu, berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah tu adalah dusta semata-mata, kata dia. Ini hadis palsu, kata dia, tak boleh pakai. Dusta terhadap Umar dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayogianya seseorang itu janganlah kerana telajak nak membela mazhab dia dan kerana taksub kepada mazhab dia sampai dia melawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan sarih dengan mengemukakan dusta semata-mata, benda karut semata-mata, kata dia. Jadi mana Imam Tahawi kemukakan tadi, bagi Ibnul Qayyim punya karut, tidak sahih. Tidak sahih. Ini hadis rekaan, kata dia. Kalau betul lah ini betul adalah, kalau betul lah, betul adalah, nescaya Fatimah tu jadi kelu situ, tak kata apa, jadi bisu, membisu terus. Dan orang menyokong dia bisu, tak akan kata sepatah pun kalau Sayyidina Umar kata begitu. Sungguh depan dia, dia tak sifatkan sebab apa? Sebab saya sendiri dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la sukna wan nafaqah, dia berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Kalau lah lagu tu sungguh Sayyidina Umar kata kepada Fatimah, Fatimah tak ada dah nak kecek lepas pada tu. Ni masih lagi doa ayat semacam orang. Maknanya dia yakin. Dia ini memang tak ada, kata dia. Ni cuba tengok ni, baru ni kita sudah sebut dah sebahagian daripada usul dirayah yang diambil oleh ulama daripada hadis. Ibnul Qayyim dia pakai usul dirayah juga. Dia pakai usul dirayah juga. Kalau betul lah Sayyidina Umar kata gini, ya kata dah lah depan Fatimah. Dan Fatimah tu setelah Umar kata, Umar ni orang lebih daripada dia, orang lebih daripada dia. Mesti dia tak akan kecek dah, tak akan royak dah benda. Itu kata Ibnul Qayyim di dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi. Tapi dia masih duduk royak lagi. Ini menunjukkan tak ada sebenarnya Sayyidina Umar tak ada royak hak Nabi. Cuma itu pendapat dia saja, pendapat dia saja. Dan Sayyidina Umar ni macam mana guna pendapat dia kalau tak ada hadis, nak lawan hadis Sayyidina, macam mana pula kalau orang tanya Ibnul Qayyim? Takkanlah Sayyidina Umar tu dengan pendapat dia semata-mata dia boleh lawan hadis. Ibnul Qayyim kata sepatutnya kita tak boleh lawan hadis. Dah hadis ada, baik dah tak boleh lawan, apa-apa yang Sayyidina Umar lawan juga. Dan dia tidak terima Sayyidina Umar ni ada dengar Nabi SAW kata gitu. Bermakna Sayyidina Umar ikut pendapat dia lah. Macam mana? Daripada situlah ulama-ulama hadis mengatakan kalau seseorang yang ahli itu dia yakin dengan adanya qarinah-qarinah, bukti-bukti yang menunjukkan sesuatu hadis itu palsu, menunjukkan sesuatu hadis itu palsu, walaupun hadis itu dikatakan sahih, sanad dia tak ada masalah, pun boleh tolak atas dasar ni. Ni benda yang kadang-kadang orang tidak faham. Orang tidak faham benda ni. Dan Ibnul Qayyim kata Sayyidina Umar tak ada hadis. Kalau orang kata ada hadis itu palsu, karu. Dia kata dah kalau begitu dah tak ada hadis, dia ikut pendapat dia. Mana dia meragui. Pasal apa? Pasal di hadapan dia ada Quran. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Kalau kita kata tak ada hadis ni pun, dia pakai kaedah lain. Pendapat dia bukan semata-mata pendapat. Dia ada juga sandar yang dia pegangnya dia nya. Kaedah dia pegang tu. Jadi atas dasar satu saja dia tolak hadis Fatimah. Boleh ke tidak? Mestilah kita kata boleh kalau kita tak terima Ibnul Qayyim ni. Mesti kita kata begitu. Mengikut Ibnul Qayyim mana Sayyidina Umar tak ada. Kalau kita terima Ibnul Qayyim, kita kena kata Sayyidina Umar telah menolak hadis itu dengan pendapat dia. Tapi kena ingat pendapat orang-orang lagu ni tidak semata-mata pendapat. Sebab dia kata dah ke dalam hak ni, hak sahih ni, hak sahih, hak Ibnul Qayyim tidak pertikaian.
iaitu kita tidak akan meninggalkan kitab Tuhan kita. Maknanya ada tu di sisi Sayyidina Umar tu, kitab ni Quran, dalam Quran ni ada cerita ni, dan sunnah Nabi kita. Maknanya ada juga sunnah Nabi kita. Pas sunnah tu duduk mana? Dan kalau Ibnul Qayyim nafikan hak ni, mana sunnah? Jadi kata tak ada hak sunnah, hak melawan hadis Fatimah bin Qais. Mana? Itu masalah. Tak apa. Kata Syekh Khalil Ahmad, bawah tu sambung, qultu, pendapat saya lah, wa ana muta'ajjib, saya duduk berasa lemah juga, heran juga, macam mana berani Syekh Ibnul Qayyim tu menolak hadis yang mu'tabar, yang sabit daripada Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia berani? Seperti mana dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haram, begitu juga mendustakan hadis yang sahih, yang sabit. Ini termasuk dalam telajak nak menyokong mazhab dia dan taksub. Badi kata dah lah, badi kata dah. Taksub ni, itulah yang mendorong dia mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kata dia. Jadi dia kata, Ibnu Qayyim kata mendustakan hadis ini pasal mazhab dia. Mazhab dia lagu mana? Mazhab dia kena tengok ni. Ni baru ni kan? Duduk. Ni muka surat 32 tu. Ada. Sebab Ibnu Qayyim ni dia terkenal sebagai salah seorang tokoh dalam mazhab Ahmad. Cuba tengok semula muka surat 32. Dia kata khilaf ulama dalam masalah ni. Sebahagian mereka mengatakan la nafaqata laha wala sukna, al-mabtutah itu tidak berhak mendapat nafkah dan tidak berhak mendapat tempat tinggal. Wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa atba'ihim. Itulah pendapat dia. Mana Ibnu Qayyim seperti tu. Jadi dia betul-betul pegang mengikut zahir hadis Fatimah binti Qais. Dia kata kalau demo boleh kata kita taksub ke mazhab dah, kita boleh kata juga. Dia jawab dah, jawab. Talih lagu tu. Walladhi qalahu min al-qarinah. Lepas tu dia Ibnu Qayyim kata kalau betul lah Sayyidina Umar kata begitu, mestilah Fatimah ni membisu. Jadi kelu dia daripada Sayyidina Umar, dia tak akan kecek dah, tak akan kata apa. Apa lagi nak royak lagi selepas pada tu. Itu lemah sangat tu kalau kata begitu. Lemah sangat. Ibnul Qayyim nak kata mestilah Fatimah ni senyap topah lah kita kata. Kalau Sayyidina Umar sungguh kata begitu, lemah sangat. Sebabnya hak Fatimah sendiri sedengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia ingat, walaupun mungkin dia keliru ataupun dia terlupa ataupun dia tersalah, tapi hak dia ingat gitu. Hak sebenarnya katakanlah dia salah, dia keliru, dia gapo-gapo, itu lebih kuat lagi di sisinya daripada hak dia dengar melalui Umar. Dia dengar hak Nabi melalui Umar, tidak secara langsung. Hak dia dengar secara langsung itu lebih kuat lagi. Apa dia nak keliru depan Sayyidina Umar? Sama-sama sahabat. Dia hak keyakinan dia, hak dia ingat gitu. Yang Sayyidina Umar kata boleh jadi dia lupa, bukan dia pasti juga kata mesti dia lupa. Boleh jadi, boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia tak ingat, boleh jadi dia keliru, boleh jadi. Andai saja tu. Apa dia akan keluarnya kalau dia dengar daripada Sayyidina Umar sesuatu pun? Ya Ibnul Qayyim tu apa ya dia pertikaikan, ya dia gomo kata tidak kemah. Salah satu sebabnya kalau kita baca tadi kan, sebab tu kita baca tadi terjemah tadi, sebab bagi dia hadis itu ada masalah dari segi sanadnya. Lepas tu Syekh Khalil Ahmad dia sebenarnya hak dia duduk sera masalah tu, tak ada masalah pun. Walaysa fi hadzal hadis qadhun illa annahu munqati'un 'an an-Nakhai 'an Umar. Hadis ni tak ada apa-apa cacat selain daripada dia putus. Nakhai ambil daripada Umar itu, situ putus. Baik, kemungkinan saja putus itu. Baik, kalau Nakhai ini hak dikatakan ambil daripada Sayyidina Umar dalam riwayat Tahawi tadi ialah Al-Aswad bin Yazid
tentu tak putus. Tak putus dia ada. Kama la yakhfa 'ala al-waqif 'ala tabaqatir rijal. Kalau orang tahu ilmu rijal tentang perawi-perawi ini, dia mesti akan kata tak putus. Kalau maksud An-Nakhai di sini ialah Al-Aswad bin Yazid. An-Nakhai juga nisbah dia ni. Buktinya buktinya mana dia dah bertemu, iaitu wa yadullu alaihi ma taqaddama min hadits At-Tahawi an Abi Ishaq As-Sabi'i. Buktinya sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, iaitu riwayat daripada Abi Ishaq As-Sabi'i. Dia kata apa dia? Dia kata saya pernah berada dekat Aswad bin Yazid dalam masjid besar. Bersama kami ada Sya'bi. Lalu ada disebutkan hadis Fatimah binti Qais, mana Sya'bi sebut hadis Fatimah binti Qais yang mengandungi hukum mana orang mabtutah itu tidak berhak mendapat sukna dan tidak berhak mendapat nafkah. Qala, kata perawi, faramahul aswad. Aswad pun pekun dengan anak batu. Kan tadi kita baca dah tadi. Pekun dengan anak batu. Dan dia kata dia dengar Umar. Jadi ini menunjukkan Sya'bi cerita kepada Aswad hadis Fatimah binti Qais, dan Aswad menolaknya dengan hadis Umar bin Al-Khattab. Maknanya kalau dia tak ada dengar juga daripada Sayyidina Umar, mesti Sya'bi pun kata alah, mu pun serupa dengan aku juga. Apa lebihnya, mu pun tak dengar sendiri daripada Sayyidina Umar. Mestilah gitu. Baik, kalau Nakhai di sini hak kata Sayyidina Umar kata saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perempuan al-mabtutah itu berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah tu. Dalam riwayat dia, sanad dia tu, kalau Nakhai itu maksudnya ialah Ibrahim An-Nakhai, sebagaimana hak biasanya maklumnya kalau kata An-Nakhai itu maksudnya Ibrahim An-Nakhai lah. Memang sungguh muqaddi' sungguh kalau betul. Kalau An-Nakhai di sini maksudnya ialah Ibrahim An-Nakhai. Tapi kalau melihat kepada hadis-hadis sebelum pada tu, peristiwa ini berlaku bila Sya'bi riwayat tu di hadapan ataupun dekat dengan Aswad bin Yazid An-Nakhai, bukan Ibrahim An-Nakhai. Hadis-hadis lain hak berkenaan dengan hak ni, kalau tengok situ nampak sesuainya dengan Aswad, bukan Ibrahim An-Nakhai. Kalau kita andaikan An-Nakhai di sini Ibrahim An-Nakhai, maka memang sungguh muqati'. Tapi Ibrahim An-Nakhai walaupun dia tak ada dengan Sayyidina Umar, tetapi marasilnya sahih mengikut ulama, kecuali dua hadis sahaja. Dua hadis sahaja yang tidak sahih. Demikian kata Ibnu Ma'in. Dan hadis hak ni tak termasuk dalam hak dua tu. Mana sahih belaka? Sahih lah. Hak ni termasuk dalam hak sahih jugalah. Jadi tidak boleh kita kata seseorang tu kalau dia tak ada dengan seseorang, hadis mursal lah maknanya. Mursal itu mesti dhaif semuanya, tak mesti. Tu kena tengok pendapat ulama hadis lah. Sahibut Tamhid dalam awailnya dia sebut marasil An-Nakhai sahih. Kemudian dia sebut dengan sanadnya daripada A'mash, qultu lin-Nakhai. A'mash kata kepada Nakhai, yakni Ibrahim An-Nakhai, bila kamu cerita sesuatu hadis riwayat sanad enggak? Dia kata riwayat sanad lah. Nakhai pun kata, kalau saya kata an Abdillah, maksudnya mungkin dah tahu mula, maksudnya saya ambil bukan daripada seorang, ramai tu orang saya ambil tu daripada Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Dan kalau saya sebut seseorang, maknanya orang tu lah ambil, saya ambil melalui dia lah daripada Abdullah bin Mas'ud. Kalau saya tak sebut tu, kalau saya kata daripada Abdullah bin Mas'ud selalu, bermakna saya ambil daripada beberapa orang tu, dengan perantaraan beberapa orang tu, kata dia tu. Kata Abu Umar, fi hadza ma yadullu. Jadi keterangan yang dia berikan ini menunjukkan bahawa marasilnya, hadis-hadis mursalnya lebih kuat daripada masanidnya, hadis-hadis musnadnya. Itu cerita Ibrahim An-Nakhai. Jangan kita kata hadis mursal ni mesti kurang lalu daripada sekalian hadis hak musnad. Tak boleh lagu tu. Silap. Misalnya dalam kes-kes ni orang-orang tertentu,
hak mursal dia tu lebih kuat lagi daripada hak musnad dia. Sebab apa? Hak musnad dia disebut seorang perawi. Hak mursal dia tu kalau tak sebut tu maknanya berapa orang tu ada. Gitu. Di tempat yang lain dia kata marasiluhu an ibn Mas'ud wa Umar sihahun kulluha. Kalau mursal, hadis mursal dia daripada Ibnu Mas'ud dan Umar semua sahih. Tu orang setara tu Ibrahim An-Nakhai. Hak dia sebutkan, kemukakan secara irsal itu lebih kuat lagi daripada hak dia kemukakan secara musnad. Inilah yang disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain lagi. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib kata, qala al-Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i, dia ni Ibrahim An-Nakhai mukthir min al-irsal, banyak melakukan irsal. Sekumpulan imam-imam sahahu marasilahu, mereka menganggap sahih hadis-hadis mursalnya. Tapi Imam Baihaqi mengkhususkan hak sahih tu dengan hak dia riwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Jadi berdasarkan kenyataan saat ini, hadis ini sahih berdasarkan keterangan sekumpulan ulama-ulama hadis min ahli al-jarh wa ta'dil, wa batala takdzib Asy-Syaikh Ibn Al-Qayyim. Jadi hak Ibn Al-Qayyim mendustakan hadis ini tak betul lah, tak kena. Dari segi kaedah ilmu hadisnya hak ni sahih juga. Kalau tidak, kita nak kata hak mana? Dah baik. Kalau kita tak sepakat hak ni, hak riwayat Tahawi, kita nak pakai Abu Daud. Kan Sayyidina Umar kata, ma kunna linad'a kitab rabbina wa sunnata nabiyyina. Mana kitab rabbina tu? Hak tu tadi kita baca dah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna tu. Hak tu kitab rabbina. Hak mana sunnah nabi kita? Mana sunnah? Tak ada. Tapi kalau kita terima hak Sayyidina Umar memang dengar daripada Nabi SAW, itulah yang dimaksudkan sunnah Nabi kita tu. Hak dia dengar tinggi. Hak masalah Ibnu Qayyim kata, kalau betul lah Sayyidina Umar ada ayat gitu kepada Fatimah, Fatimah mesti senyap. Apa senyapnya? Dia sama-sama dengar. Dia ayat hak dia dengar, Sayyidina Umar ayat dia dengar. Tidak semestinya terikat dengan hak Sayyidina Umar tu. Jadi masing-masing ayat lah pendapat masing-masing, riwayat lah hadis tu. Begitu. Jadi kadang-kadang ulama-ulama hadis ni seperti yang kita tengok ni, berdasarkan kajian dia, fikiran dia nampak hak ni tak lagi. Lalu dia tak sepakat. Begitu. Orang lain mari dia kata tak boleh pakai juga. Ni kaedah dia, cara dia. Jadi aku mana-mana pun kalau kita terima Sayyidina Umar sendiri ada dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna Sayyidina Umar tidak tolak hadis ini, hadis Fatimah binti Qais dengan pendapat dia semata-mata. Bahkan dia tolak hadis itu dengan hadis juga yang dia tahu. Dengan hadis juga yang dia tahu. Sepatutnya semolek-moleknya gitulah. Kita tak boleh tolak sesuatu hadis semata-mata dengan pendapat. Kalau nak tolak pun hadis sahih, kena ada hadis sahih yang lain yang bagi kita nampak bercanggah hak tu dengan hak ni. Tak boleh nak jamu, tak boleh nak jamu, baru boleh. Kalau tidak tak boleh. Salah, tidak bertanggungjawab apa ni. Kalau satu hadis ni sahih juga, aspun ni hak salah lagi sahih juga, Sayyidina Umar patut dia tak sepakat hak Fatimah binti Qais, sebab dengan dia ada hak sahih juga. Kalau kita pakai kedua jadi pertentangan. Tak boleh jamak tu. Jamak lagu mana? Jamak lagu mana? Di satu pihak Fatimah kata tak ada hak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Di satu pihak yang lain Sayyidina Umar kata ada hak. Kan bercanggah tu. Nak jamak lagu mana? Nak tak nak kita kena pakai salah satu. Salah satu. Hak tu yang jadi khilaf. Ini mengikut pendapat masing-masing lah. Pendapat masing-masing lah. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain. Kita sudah ada usul dah, ada kaedah dah. Cumanya antara nampak dengan tak nampak. Gak hak lain-lain. Kita tak boleh kata setengah-setengah orang dia kata hak dulu tak apalah ni Sayyidina Umar nampak dia lawan sama dia. Tak. Hak kemudian tak boleh, tak ada hak. Tak kena tu lagu tu. Silap. Dan lagu tu tertutup habis pintu perbahasan ilmiah. Tak ada, tak boleh. Kita sepatutnya belajar daripada cara dia, kaedah yang dia pakai. Baru betul.
Dan di situ tidak salah. Tak boleh kita kata Sayyidina Umar tolak hadis. Tak boleh juga kita kata Fatimah tolak hadis. Itu di peringkat sahabat. Di peringkat kemudian berapa banyak? Syafi'i misalnya, dia tolak hadis, dia diterima oleh Hanafi. Tak boleh kita kata dia tolak hadis lagu tu. Dia tarjih. Dia tarjih sebab dia tak boleh jamak. Dia tak nampak jalan nak jamak. Jadi dia tarjih salah satu. Ini kaedah ni terpakai sampai bila-bila. Dan dia tidak khusus dengan imam-imam dulu saja. Kemudian apa, kalau ada alasan kita boleh pakai. Tidak kata tak boleh pakai. Orang-orang dulu saja boleh. Tak kena lagu tu. Tak kena. Itulah perbahasannya. Kemudian hak lain-lain tu rasanya baru ni kita sudah bincang dah kan. Jadi yang Sayyidina Umar kata keliru, terlupa ataupun tidak ingat, itu pada pandangan dia lah. Walaupun boleh jadi, boleh katakan dah meragukan itu. Dia tidak kata pasti juga. La'allah tu ada sokmo. Boleh jadi. Mana berdasarkan boleh jadi gini, boleh pakai dah. Boleh pakai dah. Kemudian seramai-ramai orang lain tak ada pun cerita lagu tu. Dia seorang. Jadi kita tak sepakat atas dasar kemungkinan, ada kemungkinan ini. Boleh dah di situ. Jadi yang dia kata keliru tu, keliru lagu mana? Sebab zahirnya nampak Nabi SAW suruh dia pergi duduk rumah Ibnu Ummi Maktum. Jadi Fatimah dia ingat betul lah Nabi tak ada hak dia. Orang lain kata banyak sebab kemungkinan itu. Kemungkinan apa? Dia duduk di tempat yang sepi. Bila suami dia tak ada di rumah, dia duduk situ seorang. Jadi keadaan duduk seorang itu tidak selamat, tak molek. Itu dia katakan inna Fatimah kanat fi makanin wahshin fa khifa ala nahiyatiha. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi duduk lain tu untuk keselamatan dia. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan hak dia. Bukan menafikan hak dia. Sebab untuk keselamatan dia. Tapi dia tidak sedar hak tu. Dia tidak sedar dengan maksud tu. Lepas tu kita tengok pula kalau dalam riwayat akhir tadi Sa'id bin Musayyab, dia kata Fatimah binti Qais dia cerai. Dia keluar daripada rumah dia. Ada orang kata ke dia lah, Sa'id bin Musayyab kata ini perempuan yang telah menimbulkan fitnah, salah faham dan kekeliruan dalam masyarakat. Dia tu lasinah, lasinah. Kemudian dia kata lasinah ni sedap lah, kecek tu jenis apa ni, orang sera lah. Kalau dia kecek tu sera, kita nak kata ke dia apa dia, mulut jelupah ataupun lancang, ikutlah. Itu maksud lasinah. Mana kata-kata dia tu menyakiti orang lah. Sebab itu diletakkan di rumah Ibnu Ummi Maktum. Jadi ada beberapa pendapat tu yang cuba menceritakan sebab, alasan apa Nabi suruh pergi duduk lain. Bukan kerana dia tidak berhak, dia ada hak. Tetapi kalau main duduk gitu dengan keluarga suami, terutama setelah cerah ada panah-panah lagi, dia akan menimbulkan suasana yang tegang, tak baik. Jadi bala pula dengan keluarga suami itu pula. Jadi daripada bala begitu, baik dia pergi duduk lain atas dasar tu, bukan kerana dia tidak ada hak. Tapi dia pergi faham Nabi suruh duduk lain tu sebab dia tidak ada hak untuk tempat tinggal, dapat tempat tinggal. Dia faham gitu. Lepas tu orang lain kata, takkanlah Nabi SAW nak kata turun ke dia, ni sebenarnya perempuan al-mabtutah ada hak, tapi oleh sebab kamu ni kecek sedap sangat, kamu ni gini-gini, kata sedih lah dia, orang baru cerah kan. Dia tidak, dia kata kamu pergi duduk gitu saja. Berapa banyak kan kadang-kadang kita royak sesuatu tu, kita tak royak sebab sebenar. Sebab kalau kita royak sebab sebenar tu, lagi sedih dia, lagi teruk dia perasaan dia tu.
Jadi lebih baik tak royak. Dia royak jalan yang selamat. Macam mana cara nak menyelamatkan dia? Sama ada kita kata dia duduk di tempat yang sepi, yang boleh bahaya untuk dia, ataupun untuk nak selamatkan dia daripada bala dengan keluarga suami dia kalau duduk sekali. Sebab tu Nabi SAW suruh pergi duduk lain. Jadi macam-macam lah pendapat yang kata sebab dia pergi duduk lain, Nabi suruh pergi duduk lain tu, itu bukan kerana dia tidak ada hak, tapi oleh kerana Nabi tak sebut sebab itu, dia pergi pergi gitu. Itu maksud waham, keliru. Jadi kekeliruan, terlupa, tak ingat. Kalau berdasarkan riwayat tadi, dia kata kadzabat, tapi hak tu kita sudah takwil dah, sebab sahabat tak sesuai. Dan banyak pun dalam hadis kalau sebut kadzabat itu bukan dengan makna dusta, tapi dengan makna tersalah. Jadi kita pakai tersalah. Tersalah. Jadi beberapa perkara ni boleh berlaku kepada seseorang perawi itu, walaupun dia perawi yang paling tinggi, yang tidak perlu dibahas dah tentang latar belakang dia. Tak perlu. Sahabat. Kalau hak lain-lain orang bahas lagi. Ada jar dan ta'dilnya. Kalau sahabat ada. Setara tu pun dia ada. Sayyidina Umar sendiri kata boleh berlaku. Jadi begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, banyak kita akan jumpa. Sehingga berani anda kata, kalau orang kata tak ada benda lagu ni, tak ngaji tu. Orang tak ngaji, boleh kata gitu. Pasal banyak sangat dalam hadis. Hak sahabat lain anggap dia salah faham. Nabi tidak maksud gitu. Sahabat sendirilah. Tapi nak kata dia dusta, sengaja mereka hadis, tak ada siapa kata lagu tu. Walaupun tidak mereka hadis, tidak berdusta, tapi bila tersalah, bila salah faham, dia habislah terlalu pakai bawah. Bila terlupa, kerana terlupa, seorang tu kecak dia terlupa, hak lain pegang, hak terlupa tu tak habis bawa pakai bawah. Sedangkan kita kena tengok nilai dengan akal, dengan hak tu lah orang panggil dirayah tu, kena nilai dari sudut tu. Ni sahabat, apatah lagi hak bawah-bawah tu, nak sampai kepada Imam Bukhari, nak sampai kepada Imam Abu Daud, nak sampai kepada Imam Tirmizi dan lain-lain. Berapa orang lagi? Kalau dia tu perawi thiqah, perawi hujah, imam sekalipun, dia mungkin ada benda-benda tadi. Jelas sekali disebutkan. Imam-imam pun ada orang kata dia tersalah sini ni. Orang lain tak ada kata gitu. Ada, mana ada. Jadi hak lagu-lagu ni kita kena ambil kira. Dalam usul dirayah sangat penting benda ni. Sangat penting. Kita nak kata dia dusta tak. Begitu juga imam-imam hak besar tak. Tidak lagu tu tak mungkin. Tak mungkin lah kita kata. Walaupun dia tu orang biasa pun, tidak sahabat pun, sebab tahu daripada latar belakang dia seorang yang baik, kita tak kata macam tak mungkin lah dia sengaja buat. Tapi tersalah tu tak ada, tersasar, terlupa. Berdasarkan hal ni, Sayyidina Umar kata Fatimah binti Qais. Itu sangat penting. Kena ambil kira apabila kita baca hadis. Kalau tidak, banyak benda lah. Kadang-kadang bercanggah tu tak boleh nak jamak. Macam ni, tak boleh nak jamak. Walau bagaimanapun dah tak boleh nak jamak, kedua-duanya sahih. Ada orang menterjih kau ni, dia pakai ni. Ada orang pakai. Hak boleh pakai tu tak apalah hak boleh pakai. Mungkin dia masalah fiqh. Cumanya apa untung hak ni? Apa rugi hak tu pula kena fikir. Hak saya normal pegang tu nampak untung tu baik tu untuk orang perempuan tu. Sebab dia mendapat hak nafkah, dapat tempat tinggal. Fatimah binti Qais kalau pakai hak dia tak ada. Jadi merugikan orang perempuan kalau nak sokong tak satu pasal pun, sokong jenis. Botak dia orang Tino, kita nak sokong. Rugi. Kalau gitu. Yang Fatimah tu apa yang merugikan dia, merugikan orang perempuan? Ya dia duk pertahan semacam tu apa? Dan dia faham lagu tu. Dia tak kira dia ni. Rugi pun. Kalau dia faham lagu tu. Kalau nak kira rugi. Dan dia faham lagu tu. Sepuluh orang Hanafi tu. Dan dia faham usus sutung kau tak boleh makan. Hadal makan. Ketai kau tak boleh makan. Dia akan pertahan tu. Dia rugi pun. Rugi tak makan hak sedap. Rugi tak boleh buat nego. Banyaklah ruginya. Dah kalau haram nego jadi haram lah. Lebih haram. Tapi dah dia pegang gitu.
dia pegang gitu. Nak kan? Tapi masalah kita, kepada kita orang ramai, orang biasa ni, orang tu pegang, orang ni pegang, dia tu tak apalah, dia tu berdasarkan dalil, dia yakin dengan dalil. Sebab Fatimah, dia yakin dengan hak Nabi kata tu. Dia yakin. Tak ada dah hak lain. Kalau untung dunia pun tak kira dah. Dia kira hak Nabi kata. Tapi bagi kita orang biasa ni, kita tidak tahu nak menentukan hak mana lebih kuat, mana lebih kuat. Kita kira dari segi keuntungan, faedah hak zahir ni. Hak senang. Lagu tu. Ini segi hak zahir. Tak salah duduk kemah sangat. Mana ada Nabi kata mesti mu kena ikut hak hadis Fatimah binti Qais, atau mesti kamu kena ikut hak Sayyidina Umar, atau kamu mesti kena ikut mazhab ni, mazhab tak ada hak tu. Kita fikir sendiri hak mana lebih baik, lebih menguntungkan, lebih menjaga keselamatan perempuan. Kalau sekarang ni kita nak hukumlah masalah al-mabtutah ni, pemerintahan Islam jalan, keluarga Islam, nak pakai awal dah ada banyak gini mau. Sepatutnya kita pilih lebih menguntungkan, lebih baik, lebih selamat, lebih menjaga kepentingan perempuan tu. Sepatutnya waktu dah kalau nak kira hadis sama sahaja. Hak tu tak apalah. Tapi kalau benda-benda lain yang bukan berkait dengan fiqh, hak fiqh ni boleh terjadi ni, hak tu tak boleh terjadi, tak boleh nak jamak, tak boleh nak terjadi. Misalnya berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni menampakkan Rasulullah tu tak molek. Hak ni menampakkan Rasulullah molek. Nak jamak mana? Bukan masalah fiqh, nak pakai hak ni boleh juga, nak pakai hak ni boleh juga. Mana boleh lagu tu. Jadi nak kita kena pilih hak lebih menampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu selayaknya sebagai Rasulullah. Bukan mana menampakkan dia tidak layak. Benda yang sama. Dia gitu cara. Cuma kadang-kadang dia payah sikit lah, sebab dia tidak berapa biasa dengan kaedah-kaedah ni kan. Payah sikit nak terima kadang-kadang, terutama kalau ada dalam kitab-kitab besar kan. Kalau ada dalam kitab-kitab utama ni, itulah. Tapi bagi orang yang mengaji hadis tu, dia tak cara, tak kira. Dia tak kira. Dia kira siapa dia kita nak jaga. Bukhari kau misalnya, Abu Daud kau, perawi-perawi Abu Daud kau, sahabat kau siapa? Ini semua ni kita rijal kau, kita hadis nak jaga siapa, nak ayat tentang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri sesuai ke tidak dengan dia. Lepas tu kalau orang lain pakai ikut tu jadi laguan. Dia kena fikir hak tu. Dia kena fikir situ. Kadang-kadang kita fikir sekerat, kita tidak tahu akibat dia. Itulah bendanya. Jadi hal ni terpulang kepada masing-masing cara mikir masing-masing, pendapat masing-masing. Sebab itulah ada sama-sama pun benda hak tidak jelas dah adalah pendapat kau tu kot ni. Sebab hak terkini lah kalau kita kata tempat kita ni, masalah orang kafir, orang Kristian nak guna nama Allah dalam kitab dia, kan ada beza pendapat. Memanglah semua tahu hak mana kata tak boleh tu pun dia tahu. Dalam Quran orang kafir ada guna Allah, dia kata Allah jadikan langit dan bumi, tak ada siapa dia larang pun, Nabi tak ada tegur pun. Bahkan orang kafir nama Abdullah pun sekarang mana nama Abdullah, tapi dia kafir dah. Itu betul. Tapi kita apa ya jadi ada beza pendapat, apa ya ada yang berkerah tak sih. Dia tengok dari sudut lain, bukan tengok dari sudut tu saja. Dari segi kepentingan umat, maruah umat, masa depannya, kekeliruan, kecelaruan yang mungkin timbul, kesempatan yang boleh diambil oleh orang-orang kafir itu terhadap kita, itu dari sudut itu. Bukan soal dari orang kafir itu percaya hakikatnya Allah menjadikan langit dan bumi, bukan soal itu. Hak tu tahu dah. Orang kafir pun tahu kata gitu. Dah dalam Quran sendiri kata, dalam hadis. Sebab tu kita kena tengok sesuatu tu dari banyak sudut. Jangan tengok dari satu sudut saja. Tak boleh gitu. Bahaya dia tu akan menimpa kita juga. Kemudian hari akan menimpa kita juga, menyusahkan kita juga, menyebabkan kita tak boleh jawab juga, tengah-tengah juga kitanya. Dan orang kafir boleh ambil kesempatan dengan benda-benda macam tu. Tak kena gaya dia jadi tawar hati terhadap Islam kerana benda-benda macam tu. Kerana benda-benda macam tu. Ni benda yang kita kena perhati. Tak apalah.
di situ. Lepas tu cerita hak Marwan tu, di zaman dia adalah berlaku lagu tu. Marwan suruh pergi duduk lain, sebab kehendak suami dia tu suruh pergi duduk lain, tidak duduk di rumah dia. Jadi Sayyidatina Aisyah dapat tahu, dia pun marah lah, apa buat lagu tu. Kalau buat lagu tu seolah-olahnya macam ikut Fatimah tu lah, hadis Fatimah binti Qais tu. Jadi dia tak setuju. Dia kata gini, kalau puan lah, kalau kita kata Aisyah tu puan lah, kalau kita bahasa-bahasa kita beradab kan. Kalau puan berasa ada kewajarannya, kenapa Nabi SAW suruh Fatimah tu pergi duduk lain? Apa sebab? Apa alasan dia? Kan puan terima, sebabnya kalau duduk situ akan menimbulkan masalah lagi, menimbulkan perbalahan dengan keluarga ke apa. Jadi kalau boleh terima hak tu, pergi duduk lain. Hak ni pun macam tu juga, lebih kurang tu juga. Sebab tu jadi saya pun ikutlah dah kalau lagu tu. Bukan menafikan hak dia. Hak dia tu tetap ada, hak mendapat nafkah dan hak tempat tinggal tu. Tapi oleh kerana keadaan saat ni, lebih kurang apa yang berlaku kepada Fatimah binti Qais dahulu jauh juga, yang menyebabkan Nabi suruh dia pergi duduk lain. Bukan makna menafikan hak dia. Jadi hak saya buat ni pun lagu tu juga. Aisyah pun dan Marwan kata begitu, tak nak kata apa lah. Dia kata apa, terima sajalah. Jadi mengikut pendapat golongan yang kedua, yang Imam Abu Daud buat tajuk bab suku ni, bab man ankara dzalika ala Fatimah. Hak ni dia nak bagi dalil-dalil ataupun hujah bagi pihak yang sebaliknya, yang mengatakan perempuan ada hak nafkah, mendapat nafkah dan tempat tinggal. Hak itulah. Dan kalau kita perhatikan, Imam Abu Daud ni anak murid Imam Ahmad kan. Orang kata dia ni mazhab Ahmad juga. Ada juga orang kata begitu. Tapi kita sudah kata dah dulu lagi, daripada awal lagi, bahawa Imam Abu Daud ni salah seorang muhaddisi, ulama hadis. Dia tak kira kalau ada pendapat dia serupa dengan tok guru dia, benar sabarlah. Muka dia tok guru dia, banyak pendapat serupa, benar sabarlah. Muka tok guru dia. Tapi banyak perkara sebenarnya dia tidak menyokong. Dia berada di tengah. Dia pilih jalan tengah. Itu cara muhaddisin. Dia tidak taklid semata-mata tok guru dia. Cuba tengok sini. Setelah dia mari pendapat golongan pertama, dia mari juga ni. Dia mari juga. Kalau mari hak ni, Sayyidina Umar, dia bermakna ada hak lah. Hak yang pertama tu, Fatimah binti Qais tu, tidak ada hak. Hak ni ada hak. Tengok, dia bagi tu dengan adil. Dengan adil. Dan dia buat mari hadis-hadis yang menampakkan alasan kenapa orang tak terima hadis Fatimah. Mereka juga ada dalil berupa kitabullah, kitab Rabbina, kata dia. Ada dalil berupa sunnah. Dan mengikut amalan kebanyakan sahabat. Jadi zahirnya nampaknya Imam Abu Daud lebih cenderung ke sini. Tidak serupa tok guru dia. Tidak serupa tok guru dia. Kan dulu kita sudah jumpa kan, pendapat Imam Ahmad tak ada hak nafkah dan tempat tinggal. Pendapat Imam Ahmad yang kedua sebelah ni, muka surat 33, iaitu dia berhak mendapat nafkah saja, tidak tempat tinggal. Muka surat 33. Itu pendapat Imam Ahmad yang kedua. Tapi dalil golongan yang kedua, yang Imam Abu Daud hari ini tidak menyokong hak ini, pendapat Ahmad kedua-duanya tak menyokong tu. Ini menyokong pendapat orang lain. Dia sebut di sini pendapat Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar dan lain-lain. Mereka ni semua terima dapat kedua-duanya. Gitu. Itu nampak lebih sesuainya kehendak Imam Abu Daud itu. Sebab dia awak mari bukan hak sahabat saja. Dia awak mari hak tabi'in, imam-imam dari kalangan tabi'in itu pahal lagu mana. Mereka pun lebih menyokong hak ni, hak Sayyidina Umar. Jadi nampaknya dia lebih
berat kot tu, lebih berat kot tu. Tidaklah kata menyokong pendapat tu dia Imam Ahmad. Habis itu. Kemudian ini bab tentang al-mabtutah. Al-mabtutah tu faham dah lah, mana perempuan yang ditolak putus, mana tak boleh nak rujuk lagi, sama ada dengan talak 3 ataupun lain-lain talak yang makna tidak boleh lagi rujuk. Kita sudah bicara sebelum pada ni. Boleh keluar pada waktu siang, boleh keluar rumah pada waktu siang. Jadi Imam Abu Daud buat bagi tajuk ni, dia nak menjelaskan maksud Quran. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Kamu tidak boleh mengeluarkan mereka, atau jangan kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka. Yang di rumah kamu duduk sekali dengan dia itulah, ataupun rumah yang menjadi hak dia lah untuk mendapat tempat tinggal. Dan jangan juga mereka keluar. Anda tak boleh keluar. Jadi tak boleh keluar ni setengah mana tak boleh keluar. Tak boleh keluar rumah, pakai duduk dalam rumah gitu. Supaya hak kematian suami. Hak kematian suami itu pun lagu mana maksudnya? Jadi dia nak menjelaskan hal itu. Wala yakhrujna, jangan mereka keluar, atau tidak boleh mereka keluar. Tu keluar lagu mana maksudnya? Jadi dia buat tajuk perempuan al-mabtutah boleh keluar pada waktu siang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir, katanya mak cik saya, mak saudara saya sebelah ibu, yang ni adik-beradik mak, telah diceraikan dengan 3 cerai. Lepas itu dia keluar pergi untuk apa? Tajuddu nakhlan laha, untuk nak ambil buah tamar lah, buah kurma. Jadza yajudzu. Dia guna perkataan tu untuk kita kalau nak pergi ambil apa dia panggil bahasa Melayu. Ni kelapa sawit tu cocok tu, apa dia panggil? Ada istilah dia kan, dia ada istilah tu, anak muda tu nak ambil buah dia, tu jadza yajudzu lah. Kalau nak petik buah, supaya buah-buah jambu ada dekat gitu, rendah, nak petik lah, petik kita kata. Ni nak ambil buah kurma, supaya buah kelapa sawit tu lah, nak ambil. Dia pergi tengah, dan dia ditemui oleh satu orang. Orang tu larang dia, dia tak boleh tu cerah kan. Mana talak 3 tak boleh keluar lah. Mana dia faham berdasarkan ayat Quran tu, sama ada berdasarkan ayat Quran tadi, ataupun dia ada dengar lah ke mana-mana. Jadi makcik saya tu pun pergilah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun royaklah cerita, dia pergi keluar ambil buah tamar, jolok lah, kita kata jolok buah tamar, ambil buah dia tu. Dan ada orang sebut kata tak boleh keluar, dia royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, keluarlah kamu, kamu joloklah ataupun ambillah buah kurma tu daripada pokoknya. Mungkin kamu boleh bersedekah dengannya, atau kamu boleh buat kebajikan yang lain dengannya. Apa salahnya? Nabi kata. Bab naskhi mata'il mutawaffa anha. Ini bab pemansukhan nafkah perempuan yang kematian suaminya dengan pesaka yang ditentukan oleh Allah untuknya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-haul ghaira ikhraj. Dia kata ayat ni orang-orang yang kematian di antara kamu dan dia ada meninggalkan isteri-isteri, sebagai pesanan wasiat kepada atau untuk isteri-isterinya itu, dia mesti kena tentukan keperluan isteri dia tu hingga ke selama setahun, ghaira ikhraj, dengan tidak mengeluarkannya
daripada rumah tempat dia tinggal sebelum itulah. Jadi hak tadi tu firman Allah SWT itu dimansuhkan dengan ayat mirath, iaitu dengan ketentuan pesaka sebanyak 1/4 dan 1/8. Dimansuhkan dengan hak itu. Dan dimansuhkan juga tempoh setahun itu dengan ditentukan tempohnya selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu bab yang kedua tadi. Kita balik semula kepada bab sebelumnya, iaitu tentang perempuan al-mabtutah lagi. Bolehkah tidak dia keluar rumah? Keluar macam mana? Keluar sahaja bolehkah tidak? Keluar dengan keperluan bolehkah tidak? Keluar dengan keperluan tu malam, tengah hari saja ke malam bolehkah, lagu mana? Imam Abu Daud, seperti mana kita maklum dah cara kitab dia ni, bila dia buat tajuk tu dia nak isyarat selalu dah kepada khilaf ulama. Ada yang kata gini, ada yang kata gini, dan dia nak menyatakan pilihan dia. Pilihan dia, pendapat dia. Jadi zahirnya kira-kiranya berdasarkan tajuk yang dia buat dan hadis yang dikemukakan di bawahnya, bagi dia mana boleh. Perempuan tu boleh keluar rumah, boleh keluar rumah untuk cari makan, cari nafkah, boleh. Tapi waktu siang, mana untuk keperluan, bukan saja-saja suka-suka hati nak pergi kela kan, dah, untuk keperluan. Itu nampaknya. Di bawah tu ada ta'liq nombor 9, cuba tengok nombor 9. Ibnu Ruslan berkata, sebab Ibnu Ruslan ni dia ada buat syarah Abu Daud. Ni adalah hadis ni ada dalil untuk Malik, Syafi'i dan Ahmad tentang perempuan yang beriddah boleh keluar untuk menunaikan hajatnya. Untuk menunaikan hajatnya, dia hanya kena duduk di rumah, tak boleh keluar pada waktu malam. Bagi Malik yang sama, sama ada perempuan itu perempuan raj'iyah ataupun ba'inah, sama. Mana kalau perempuan yang ditolak raj'i pun boleh juga, perempuan yang ba'inah tak boleh rujuk pun boleh juga keluar. Tapi kalau mengikut Syafi'i, kata dia, berhubung dengan perempuan yang ditolak raj'i, dia tak boleh keluar malam dan siang, tak boleh keluar mengikut Syafi'i. Tapi tak diriwayat dah kalau Malik tak apa berlaku. Hanya yang boleh keluar pada waktu siang mengikut Syafi'i ialah al-mabtutah, bukan perempuan raj'iyah. Mabtutah, ini perempuan yang ditolak al-battah, hak tu saja boleh keluar siang berdasarkan hadis ni lah. Sebab dia pegang tak boleh gila hadis ni, moga ada hadis ni. Dan kalau mengikut Syafi'inya, dia berhak mendapat tempat tinggal, tidak berhak mendapat nafkah. Jadi dah tidak berhak mendapat nafkah, bolehlah pergi cari nafkah. Kalau tak boleh pergi cari nafkah, macam mana? Inilah hadisnya. Adapun perempuan raj'iyah, dia memang ditanggung oleh suaminya sepenuhnya, nafkah dan tempat tinggal ditanggung oleh suami. Jadi kalau dia tak tubik pun tak apalah, siang malam pun. Itulah alasan Syafi'inya. Abu Hanifah kata, berhubung dengan perempuan yang kematian suami dia, lagu itulah boleh keluar juga. Adapun perempuan yang dicerai, perempuan yang dicerai, hak saat ni mabtutah ni tidak kematian suami. Perempuan yang ditolak al-battah, putus, mana tak boleh nak klik tak boleh nak rujuk. Mengikut Imam Abu Hanifah, kalau hak kematian suami boleh. Adapun yang dicerai tak boleh keluar, siang malam pun tak boleh keluar. Pasal apa? Pasal kan mazhab dia ada hak sukna, tempat tinggal dan nafkah. Jadi tak perlulah dia keluar. Dia tak keluar pun dia boleh makan dah. Gitu. Intah. Qala sahibul hidayah, pengarang kitab Hidayah kata, sebab nafkah dia tu menjadi tanggungjawab suami.
Berbeza dengan perempuan yang kematian suami dia, tidak ada nafkah dia. Itu alasan dia ni. Asal. Lepas tu pada muka surat 57 dia ada sebut lagi tentang perbezaan dalam mazhab ni. Dia sebut Imam Nawawi ada buat bab untuk hadis ni. Dia kata babu jawazi khurujil mu'taddah al-ba'in min manziliha fin nahar lil hajah ila dhalik. Itu tajuk Imam Nawawi buat dalam syarah Muslim lah. Jadi keharusan perempuan mu'taddah al-ba'in keluar daripada rumah dia pada waktu siang untuk memenuhi hajatnya. Wala yajuzu bi ghairil hajah. Mana tak boleh kalau tak ada hajat, tak ada keperluan, tak boleh. Inilah pendapat Ali radhiyallahu anhu, Abu Hanifah, Al-Qasim dan Al-Mansur billah. Ini puak-puak Zaidiyah. Tak apalah. Dia alasannya apa yang boleh tu? Boleh beri sedekah, boleh buat kebajikan, boleh buat gitu gini. Ini ada kepentingan ataupun keperluan agama ataupun keperluan dunia, untuk memenuhi keperluan dunia. Itu alasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini tidak bercanggah dengan firman Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna, tidak bercanggah. Bahkan hadis ini mukhassis kepada umum al-masy'ur bihi minan nahi. Maknanya yang mungkin kita faham larangan itu daripada ayat tadi. Mengapa Tuhan tak suruh keluar kan? Dia tidak ayat. Ada keperluan, kau tak ada keperluan, kira-kira kau tak boleh lah. Umum lah ayat tu. Tapi hadis ini mengkhususkan, mentaksiskan umum ayat itu. Jadi tidak ada percanggahan di situ. Dengan sebab itu dia tidak boleh keluar melainkan kerana ada sesuatu hajat. Kerana ada sesuatu hajat. As-Thawri, Al-Laits, Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan lain-lain berpendapat dia boleh keluar pada waktu siang secara mutlak. Secara mutlak boleh keluar. Secara mutlak itu maksudnya ada hajat, kalau tak ada hajat, tak ada belah mana pun boleh keluar. Dia pegang dengan zahir hadis ini. Tak apalah. Itu apa ni? Dari segi pendapat yang tersebut di dalam syarah Badrul Majhud ini. Jadi daripada sini juga ulama-ulama fiqh buat keluar masalahnya. Orang perempuan boleh keluar rumah untuk cari makan ke apa, boleh. Kalau ada suami, dengan izin suami, dengan kebenaran suami. Ni kalau dicerai, mana dia dalam keadaan perlulah untuk memenuhi keperluan dia tu, dia kena buat kerja. Nabi SAW sendiri sudah sebut sini boleh. Jadi alasannya kalau orang kata untuk memenuhi keperluan yang wajib, tidak wajib di sini, sebab Nabi SAW sebut boleh jadi dengan kamu ada pitih, kamu ada harta, kamu cari rezeki macam tu, kamu boleh beri sedekah. Sedekah ni bukan wajib. Atau buat kebajikan, waktu yang Nabi sebutnya bukan wajib. Tapi nak ayatnya orang perempuan kalau dia ada pitih sendiri kan, lebih berasa puas hati, tak ada sakak, tak ada kena minta izin dengan suami ke apa. Muka pitih dia sendiri, dia nak kebajikan pun apa ni. Jadi molek lah. Ini secara satu galakkan secara tidak langsung kepada orang perempuan itu ada harta sendiri, sebab dia boleh buat keputusan, boleh uruskan harta dia tu sendiri untuk nak buat kebajikan, nak buat apa. Dan maksud utama ada harta, ada pitih, kita kata ialah hak tu tujuannya, ada faedah untuk akhirat besok. Walaupun tentu sekali keperluan hidup dunia ni pun dapat dipenuhi juga dengan adanya harta tu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang perempuan boleh pergi buat kerja sendiri. Tidak perlu ada teman, kena ada lelaki pergi teman dia. Tak ada dalam hadis ni, tak ada sebut. Jika keadaan tu selamat, dia boleh pergi sendiri. Dan buat kerja tu walaupun nampak penat, kerja orang lelaki buatlah jolok. Jolok dengan apa dia orang panggil? Kalau tempat kita jolok kelapa sawit tu. Dengan besi tajam tu kan? Besi tajam tu dia orang panggil. Galah dia tu, tajam tu. Mana kerja tu penat juga, boleh. Tapi Nabi SAW benarkan. Dia suruh pergi, bahkan dia suruh pergi. Mana orang larang tu terbatal. Orang larang tu boleh jadi dia ingat tadi wala yakhrujna tu dia ingat dalam Quran tu tak boleh. Mana kalau perempuan yang dicerai,
Jadi dengan adanya hadis ini terbatal. Nabi SAW, benarkah orang perempuan pergi buat kerja? Yalah, kalau dia senang sangat dia tak buat kerja pun boleh juga, bukan tanggungjawab dia. Kalau dia masih ada anak lagi, ayah dia bertanggungjawab terhadap dia. Kalau dia sudah jadi isteri orang, suami dia. Tapi kalau dengan persetujuan, dengan kesedaran keperluan tu besar, banyak, boleh, tidak jadi masalah. Jadi kerja seberat tu kita kata peluh lah kalau peluh, kalau bukan kerja duduk dalam ekor, pergi kerja tengah panas lah. Nabi SAW benarkan juga. Dua. Yang ketiganya, hadis-hadis seumpama ini menunjukkan perempuan itu boleh memiliki sendiri. Dia ada hak memilih. Bukan seperti dalam undang-undang lain yang baru kemudian tu baru ada hak memilih orang perempuan. Dulu tak ada. Tak ada hak memilih, bukan gitu. Dan ia menjelaskan makna lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli. Lelaki berhak mendapat hasil usahanya. Hasil usaha dia kalau kita buat kerja, itu hak kita. Perempuan juga ada hak, ada bahagian untuk mendapat hasil usahanya. Kamu minta dah dengan Allah limpah kurnia. Kamu tu semualah, lelaki perempuan hak mana cari piti tu minta. Minta lah, nak lebih, nak Tuhan beri rezeki banyak, rezekinya halal, minta. Jadi semua tu untuk umum. Kalau kita kata perempuan tu tak boleh kerja langsung, seperti setengah-setengah orang-orang Islam faham, mana perempuan tu duduk di rumah saja, tak kena. Bukan semua orang dalam keadaan senang, ada orang yang menanggungnya. Hak susah tu lagu mana. Dan hadis-hadis lagu ni kita nak akan. Kita nak akan. Gitulah. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang lain kita akan jumpa. Dari semasa ke semasa akan jumpa hadis-hadis seumpama ni menunjukkan perempuan itu boleh keluar rumah. Bermakna kalau malam dalam masyarakat dahulu, di zaman Nabi SAW dahulu, orang-orang perempuan biasanya kalau dia buang air di luar rumah. Dia tak ada jamban seperti kita ni. Itu pun dikecualikan daripada larangan. Kalau kata orang kata malam tak boleh keluar, tak termasuk tu. Keluar buang air itu boleh. Keluar buang air. Sebab zaman Nabi SAW dia buang air pada waktu malam, keluar ke padang, keluar rumah. Dan kalau kita fikir, tengok dari sudut fik pula, yang tak boleh keluar malam tu, kalau nak pergi jolok buah kemur, jatuh atas kepala apa tak nampak, munasabah juga. Tapi kalau sekolah ni cerah, sumpah dengan tengah hari, tak ada apa keluar malam pun. Dan untuk memenuhi keperluan dia tu, dia kena kerja malam. Dan malam tu cerah, tak ada selamat sepatutnya juga. Jadi makna boleh juga. Walaupun Imam Abu Daud mentarjih ke pendapat keluar siang saja. Ini melihat kepada keperluan zaman dahulu. Orang buat kerja pada waktu siang, pada waktu malam tak ada ruang untuk nak kerja mana? Gelap. Sampai gitu. Tapi kalau cerah malam tu sepuluh siang, apa salah? Tidak ada halangan nak tutup. Itu dari sudut fiqh lah, dari sudut fiqh. Bab naskhi mata'il mutawaffa anha. Ini bab mansukhnya keperluan al-mutawaffa anha, yang diwajibkan ke atas orang yang mati, suami yang mati, perempuan yang kematian suaminya, dengan sebab adanya ketentuan Allah berupa pesaka untuknya. Jadi riwayat daripada Ibnu Abbas berhubung dengan ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan itu dalam syarah ni dia buat falyusu wasiyatan. Mereka suami itu kalau sudah nak mati lah, kita kata sakit berat, mereka kena berwasiat dulu. Ni cerita dulu, wajib berwasiat. Wasiat apa? Untuk isteri-isteri mereka lah, wayak anak-anak dia, kalau ada anak, kalau ada adik-adik, kau siapa kau yak. Mata'an ai matti'uhunna mata'an, mana kamu kenalah bagi keperluan hidup isteri aku ni lepas pada aku mati. Kena bagi keperluan dia.
ilal haul, sampai setahun, selama setahun. Ghaira ikhraj, mana dalam keadaan jangan keluarkan mereka daripada rumah ni, biar dia duduk sini lah, dia duduk sini selama setahun. Jadi ini menjadi kewajipan mereka ketika turun ayat ni, iaitu dia kena jaga keperluan isteri dia tu, isteri dia tu, dan isteri dia tak payah keluar daripada rumah, duduk situ, duduk situ. Kata Ibnu Abbas, itu dimansuhkan dengan ayat miras, dengan sebab sudah ada ketentuan Allah untuk mereka sebanyak 1/4 ke daripada pusaka yang ditinggalkan oleh suami, atau 1/8, mana dalam keadaan tertentu lah. Dalam keadaan-keadaan tertentu, mana kalau dia tak ada anak 1/4, kalau ada anak kau orang lain kau terima pusaka 1/8, gitulah. Jadi masuk dengan ayat mirah, ayat pusaka lah. Ayat pusaka tu cerita berkenaan dengan pusaka. Kalau isteri kematian suami dia, suami kematian isteri dia, dia dapat banyak mana pusaka, itulah ayat tu. Rasa yang keduanya, apa ni, yang dimasukkan apa dia, tempoh tu, tempoh duduk tu, di rumah dia beredah tu selama setahun, ditukarkan dengan edah selama 4 bulan 10 hari. Dalam ayat mana? Apa ni? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Itu dimasukkan dengan hal. Jadi masukkan dengan rubu', thumun, gapo tu dalam ayat itulah, tengok situlah dalam suratul Nisa tu. Walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad. Itu dalam ayat itulah, situ tepatnya. Kalau kata ayat miras ni situ. Berdasarkan hadis inilah, hadis-hadis seperti inilah, orang-orang yang terima mansuh di dalam Quran itu ada, dia kata ada mansuh, ni ada. Tajuk tu pun nasakh. Lepas tu dalam hadis ni pun dia sebut nusikha dzalika, dimansuhkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tak terima? Orang-orang yang tak terima kata ada mansuh di dalam Quran ini dengan arti kata mansuh hak sengotilah, seperti yang terdapat dalam istilah mutaakhirin, ulama-ulama usul mutaakhirin. Jadi jawapannya, saya ada sendiri pun tidak setuju. Kalau dalam hadis tu adalah mansuh, kalau Quran tak ada mansuh dengan arti kata mansuh setuju, tak ada pakar, tak ada boleh guna langsung, ada saja, jadi sejarah saja, tak ada lagi itu. Kalau ada mesti ada jawapan dia. Misalnya hak ni mesti ada jawapan dia daripada pihak ulama yang tak terima ada mansuh di dalam Al-Quran. Nombor satu sekali, istilah nasakh tu kena faham dulu. Dalam istilah mutaqaddimin, dia tidak semestinya makna mansuh hukum mansuh terus. Mansuh serupa dalam kitab usul fiqh tu sebut tu, bukan lagu tu. Mansuh hukum gitu. Takhsis, tabyin, dan banyak lagi taqyid, hak mutlak, itu semua dipanggil mansuh dalam istilah mutaqaddimin. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Waliullah dalam Al-Fawzul Kabir. Mana mansuh dia ada beza dalam istilah mutaqaddimin dan mutaakhirin. Hak Imam Abu Daud guna ni naskhi, jangan kita faham dengan makna mansuh yang dipakai oleh mutaakhirin, sebab dia termasuk dalam mutaqaddimin. Jadi boleh dengan makna-makna tadi, dengan makna hak umum. Misalnya ayat umum ditakhsiskan. Seperti tadi kan dia kata tidak ada pertentangan di antara ini, di antara hadis ini dengan ayat la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tidak ada pertentangan. Hadis ni ayat suruh tubik keluar, ayat tu kata tak boleh, jangan keluar. Tidak ada pertentangan. Sebab apa? Sebab hadis ni mengkhususkan, ayat tu umum, taksir. Itu orang panggil mansuh tu.
dalam istilah mutaqaddimin. Yang mengkhususkan yang umum, dalil yang umum, termasuk dalam mansukh juga. Termasuk dalam mansukh juga. Serupa juga di sini. Jadi walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan ini bukan kata tak boleh pakai langsung. Setelah mari ayat mirah, boleh pakai juga. Bukan kata tak perlu langsung, tak ada dah kewajipan tu, tak ada. Tak boleh dah buat. Nak wasiat supaya keluarga jaga bini dia lepas pada mati, bui makan, bui minum, bui tempat tinggal selama setahun. Bukan tak ada langsung, cuma tidak ada kewajipannya. Wajib tu tak ada. Kalau buat molek, kalau buat lagu tu. Terutama yang memerlukan begitu, isteri ya tak ada keluarga dia, tak tahu nak gimana. Kalau tak ada tempat tinggal, lepas tu dia bukan memadai selama 4 bulan 10 hari saja, memerlukan masa lebih lama, sebulan, setahun, untuk nak cari kerja, untuk nak cari satu tempat yang lain, tetap boleh dipakai. Nak kata mansukh tu tak ada faedah, tak boleh nak pakai langsung, tak ada lagu tu. Satu, mansukh di sini dengan makna mengkhususkan makna dia, bukan dengan makna wajib, tapi dengan makna harus, boleh, molek dalam keadaan-keadaan tertentu tetap boleh pakai juga. Gitu maksud. Yang kedua, dalam keadaan si isteri itu memerlukan masa, misalnya setahun, tak pada dengan 4 bulan 10 hari. Kalau dia ada keluarga ramai, tak apalah. Bukan semua orang perempuan ni kalau dia habis hadah tu boleh nikah lalu. Orang nak selalu. Jadi kalau dia ada orang nak 4 bulan 10 hari, dia boleh nikah dah, boleh pergi lah duduk rumah suami baru. Tapi kalau tak ada, macam mana? Kalau kita kata hak dia hanya 4 bulan 10 hari saja, mana ayat ni tetap boleh pakai. Dalam keadaan perempuan yang macam tu, kalau dia susah tak boleh nak pergi lain, boleh lagi duduk situ. Yang ni keluarga, suami perempuan yang mati tu tak boleh, tak sepatutnya halau dia, suruh dia keluar. Dia tetap masih boleh duduk di situ. Kan molek kalau pakai lagu tu. Tidak ada mansukh lah hak sebenarnya. Cuma yang mansukh tu kewajipan, mula wajib. Sebab tak ada lagi pesaka. Sekarang dia sudah ada pesaka. Dia tidak tentukan, tidak kata mu kena bui makan, bui piti sebanyak ni sebulan. Dia dah dapat pesaka kan. Jadi sudah ada dah pilihan yang lain, pilihan yang lebih baik. Namun begitu, ialah kadang-kadang pesaka-pesaka pun nak jual selalu, payah juga nak dapat pitih tu, mungkin makan masa sikit. Jadi kita boleh pakai hak dulu ni, ayat ni untuk selama setahun tu duduk situ. Sementara nak jual mana-mana itu, nak bagi sebagai pesaka tu, tetap boleh dipakai. Bukan kata tak dipakai langsung. Kalau pakai salah, tidak lagu tu. Tapi bagi orang yang mengata pakai mansukh sungguh dengan makna mutaakhirin, dia kata salah, langgar perintah Tuhan. Dan bukan sudah masuk dah tu tak boleh pakai dah. Padahalnya hak tak boleh pakai tu hak mana? Semua sekali hak tak boleh pakai tu terhad dengan hak wajib. Sebagai wajib tu tak boleh pakai, hak tu tak bolehnya. Sebagai molek sepatutnya tu boleh lagi, masih boleh lagi. Gitulah. Kemudian babu ihdadil mutawaffa anha zawjuha, wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Minggu depan ni raya dah kan? Kita cutilah minggu depan. Minggu depan sini tak ada. Langgar, masjid langgar tu pun tak ada jugalah. Minggu depan insya-Allah. Sepatulah.